warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saudara, malam ni kita nak ulas tentang jelmaan lembaga hitam yang telah pergi ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ramai bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba YB Khairy Jamaluddin pergi menghadap Bosco? Saya rasa mungkin YB Khairy Jamaluddin pun dah tahu dah, insya-Allah tak lama lagi Datuk Seri Najib insya-Allah kebarangkalian besar akan dibebaskan, sama ada melalui pengampunan ke melalui apa cara sekalipun. Jadi sudah pastilah saudara, orang yang merupakan punca utama bukan nak kata apalah, saya boleh anggapkan Khairy ni antara punca kejatuhan kerajaan pada tahun 2018, dan kemudian angkara beliau yang telah pun melakukan desakan ke atas Datuk Seri Najib bersama dengan Mas Ermiati, mendesak supaya Datuk Seri Najib melepaskan jawatan. Saya haraplah bukan setakat rakyat Malaysia jangan mudah lupa, saya harap Datuk Seri Najib juga tidak lupa, tuan-tuan. Sebenarnya hari ini saya nak ulas bahawa kerajaan perpaduan kita ni sepatutnya boleh wujud daripada tahun 2018 lagi, sekiranya bukan kerana KJ dan juga bukan kerana Mas Ermiati. Kalau mereka tak mengugut Datuk Seri Najib supaya Datuk Seri Najib mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO, kemungkinan besar Datuk Seri Najib yang ketika itu masih lagi caretaker government sebagai Perdana Menteri sempat untuk berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjalinkan kerjasama. Saya tahulah sebab saya antara orang yang diminta untuk mencari kawan-kawan daripada PKR. Cuma masalahnya ketika itu saya dah lama putus hubungan, jadi kerja itu dibuat oleh orang lain. Kalau misalnya KJ tak gelojoh sangat nak melihat Datuk Seri Najib turun daripada pengurusi BN dan juga Presiden UMNO, kemungkinan besar pada ketika itu boleh terjadi Presiden Perdana Menteri masih lagi Datuk Seri Najib, dan Datuk Seri Anwar mungkin menjadi timbalan Perdana Menteri, kerana ketika itu Datuk Seri Anwar masih lagi berada di dalam penjara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila kita kalah pilihan raya, inilah manusia yang telah menunding jari kepada Datuk Seri Najib dengan mengatakan Datuk Seri Najib macam-macam. Dan kalau sebelum ini beliau senyap senyi dalam isu 1MDB dan sebagainya, tiba-tiba bila Datuk Seri Najib sudah jatuh, beliau seolah-olah menjadi jurucakap kepada Pakatan Harapan pada ketika itu. Beliaulah antara yang paling lantang mengkritik kepimpinan Datuk Seri Najib. Sedangkan antara punca Mahathir pada tahun 2015 mengambil keputusan untuk menyerang Datuk Seri Najib ialah kerana Datuk Seri Najib telah melantik Khairy yang merupakan seteru anak dia, Mukhris Mahathir, sebagai menteri, walaupun pada ketika itu Mukhris merupakan menteri besar di negeri Kedah. KJ langsung tak pernah fikir jasa Datuk Seri Najib ini, tetapi terus menerus malah saya pun kuat di herdiknya, kerana saya masih lagi menyatakan kesetiaan saya kepada Datuk Seri Najib, dan saya masih tidak percaya bahawa Datuk Seri Najib terlibat dengan skandal 1MDB dan sebagainya, dan masih lagi meneruskan usaha mencarikan keadilan bagi Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi hari ini kita tahu bahawa Khairy Jamaluddin telah pun pergi ke mahkamah berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Walaupun bagi saya berjumpa itu tak ada masalah, samalah seperti Datuk Seri Ismail Sabri berjumpa.
Cuma yang tak sedap ni berita-berita yang selepas itu keluar. Contohnya macam Papu Kari yang mengadakan cerita-cerita yang bukan-bukan. Sedangkan hakikat dan realitinya, bila Datuk Seri Ismail Sabri berjumpa dengan bosku, lain yang berlaku. Tidak seperti mana apa yang digambarkan oleh Salim Iskandar ataupun Papu Kari. Hari ini kita belum dengar lagi Papu Kari ke, ataupun keluar sekejap ke, keluar terus ke, membuat sebarang ulasan berdasarkan perjumpaan di Tun Razak. Cuma saya mengharapkan pengikut-pengikut Datuk Seri Najib, begitu juga dengan orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib, jangan lupa siapa Khairi Jamaluddin, dan jangan lupa apa yang dia buat terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu je yang nak saya sampaikan. Jadi malam ni kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, mana soalan punya nombor? 09. Buku tu bawa ni, telefon tu bawa. Tak ada Kasrul. Tu berapa kena nak bagi 09. So siapa yang ada soalan tolong ajukan di ruangan komen, sama ada di ruangan komen YouTube yang akan dihandle oleh saudara Hafiz Nafiah, ataupun mungkin di TikTok juga saudara Rafhan akan tengok teliti soalan-soalan anda. Silakan soalan di studio dulu. Okey, Tok. Ya. Hari ini Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berjumpa dengan Menteri Pembangunan Singapura yang juga seorang ahli parti PAP. Ya. Sedangkan dulu PAS pernah mengeluarkan kenyataan bahawa DAP ni serpihan PAP. Ya. Dan kalau sokong DAP, negara kita akan menjadi macam Singapura. Ya. Kalau dulu mereka mengherdik DAP cukup dahsyat, malah mereka mengatakan bahawa DAP ni kata orang tu lahir daripada PAP. Macam-macam nak kata bahawa kita akan jadi macam Singapura dan sebagainya. Last kali mereka sujud di kaki Singapura. Itu sebabnya bila nak cakap tu berpada-pada kalau tak berpada-pada, last kali bila tak dapat bantuan daripada pusat, sekarang ni Singapura juga yang dicari. Jangan besok lusa Singapura ajak pergi serang Palestin, dia pun ikut sekarang bersama. Kita harap jangan sampai ke tahap macam tu lah. Okey, soalan lain? Okey. Cakap pasal PAS ni, dia punya penasihat SG4 tu. Oh, penasihat. Penasihat SG4 ni dia kata dia mengaku bersalah sewaktu dia jadi Perdana Menteri dulu, dia bermusuh dengan parti-parti negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS, iaitu Kelantan dan Terengganu. Jadi maknanya dia mengesahkan apa yang kita cakap. Beliau antara yang paling lama menzalimi kerajaan negeri Kelantan dan negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. So Alhamdulillah kalau Mahathir dah mengakui. Kita harap dalam masa yang sama Mahathir juga mengakui bahawa dia telah membunuh Ibrahim Libya dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Dan kita nak dengar pula adakah Haji Hadi masih mengesahkan bahawa Habib Ibrahim Libya mati syahid, ataupun kenyataan Mahathir itu lebih benar, iaitu Ibrahim Libya mati katak. So yang mana satu? Yang ini kita mohon pengesahan daripada Mahathir. Adakah beliau hari ini mengakui bahawa Ibrahim Libya mati syahid, ataupun beliau kekal konsisten dengan pandangan dia bahawa Ibrahim Libya mati katak? Dan kita juga nak tahu sama ada kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, iaitu PAS Parti Ajaran Sesat yang turut dicanangkan oleh Mahathir Mohamad, adakah beliau masih yakin bahawa PAS Parti Ajaran Sesat? Okey. Tok, soalan seterusnya ni ada soalan tentang Tok, dia nak tanya tentang isu kenaikan harga barang asas ni naik tu. Ya. Dan kebanyakan isu-isu ni terjadi disebabkan adanya kartel. Boleh ke kerajaan buat satu ops besar-besaran untuk kita hapuskan kartel-kartel itu? Dia sebenarnya operasi apa sekalipun kalau kerajaan nak buat, boleh buat, tak ada masalah. Contohnya hari ini kerja-kerja mencuri diesel masih berleluasa. Ada tempat-tempat tertentu dijadikan tempat simpanan diesel-diesel, yang mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi. Maknanya duit rakyat Malaysia
yang kerajaan agihkan, tuan-tuan, 87% saudara, subsidi minyak, subsidi yang kita berikan kepada rakyat pergi dalam bentuk subsidi diesel, petrol RON95, LPG dan juga elektrik. Banyak. Untuk bahan api ni je 50.8 bilion, tuan-tuan. Bukan satu jumlah yang kecil. Elektrik mungkin besar jugalah, 9.8 bilion. Tetapi untuk RON95, diesel dan LPG, tuan-tuan, 50.8 bilion. Bukan sikit, tuan-tuan. Total 60.6 bilion. Jadi saya minta lah, kalau boleh kerajaan fikir balik. Fikir balik. Kalau dia nak buat penguatkuasaan dari segi nak mengekang pembelian diesel bersubsidi dan kemudian dijual kepada industri, boleh buat. Bukan kita tak boleh buat. Kita pun boleh bantu kerajaan untuk kenal pasti kawasan-kawasan. Saya nak beritahu, mencuri subsidi diesel ini, diesel bersubsidi ini kira mencuri lah. Sebab sepatutnya diesel yang bersubsidi ini, kalau satu lori itu 80 liter ataupun 100 liter dia boleh isi, bukan susah sangat. Kalau kita tengok lori itu berhenti lebih daripada masa yang sepatutnya, kita dah tahulah bahawa lori-lori tersebut telah dimodify. Mereka boleh isi, contohnya kalau lepas pengisian, meter tu jelas menunjukkan dia boleh isi 200 liter. Itu pun bukti yang kukuh bahawa berlakunya pencurian diesel. Dan kemudian ada tempat-tempat tertentu digunakan oleh sindiket-sindiket ini untuk kata orang tu mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi ini, kemudian dia jual kepada industri, kepada kontraktor dan sebagainya. So selagi kita subsidi, contohnya harga diesel sepatutnya RM3.87, kita jual dengan harga RM2.15. Setiap liter kita subsidi RM1.72. Selagi orang boleh isi minyak, isi diesel dan dapat subsidi, selagi itulah perniagaan mencuri ataupun membeli diesel bersubsidi dan menjual kepada industri dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran sebenar tidak akan berhenti. Jadi kena suka tak suka lah. It's not easy to decide on this. Tapi kerajaan perlu hentikan subsidi pukal dan kemudian berikan bantuan kepada rakyat dalam bentuk bantuan tunai. Contohnya macam dulu kita bagi BRIM, sekarang dia dapat STR, sumbangan tunai ramah. Naikkan sumbangan tunai ramah dan jangan hanya bagi pada B40, bagikan sama kepada M40 sama. Cuma top 20 je. Top 20 pun kita tengok juga lah. Kalau top 20 itu sekadar gaji dia baru 10,500, kalau sebelum YB Rafizi buat penarafan baru tahap kategori keuangan seseorang daripada sistem B40, M40 dan top 20 ni, nak ubah kepada apa dipanggil sebagai kaedah bantuan bersasar. Bukan. Klasifikasi baru, kaedah tunai boleh guna. Betul. Sebelum ke tahap tu, maka buat masa ni the best way ialah bagi subsidi terus. Ada orang cakap tu berkenaan dengan curi diesel. Sama juga di sepadan-sepadan negara. Hari ni sepatutnya ialah kita boleh kuat-kuasakan, kita boleh suruh pegawai penguatkuasa tunggu di sepadan-sepadan negara, tengok warga Singapura beli tak minyak petrol kita RON95 yang bersubsidi ni, dekat sepadan Golok ke, dekat Bukit Kayu Hitam ke, adakah kereta Thailand mengisi minyak
Kita boleh buat macam tu, tapi sampai bila kita nak buat macam tu? Dan dia orang pun kena tahu kalau kita daripada masa ke semasa kita improvise kaedah untuk mengekang penyeludupan. Mereka yang membuat kerja menyeludup ini juga dari masa ke semasa mereka juga dia punya kaedah dia menyeludup pun semakin sophisticated, semakin canggih, semakin banyak kaedah baru. Contohnya macam kalau kita terus menerus memberikan subsidi kepada nelayan, bukan semua subsidi itu nelayan nikmati untuk dia turun ke laut, kan? Ada juga penyalahgunaan subsidi nelayan ini. Jadi the best way you bagi terus direct tunai kepada nelayan supaya nelayan-nelayan ini tidak menyalahgunakan dan tidak ada pihak yang mencuri pula subsidi diesel nelayan ini dan kemudian menjualnya kepada industri. Benda ni penting. Dulu ada yang cakap juga sindiket diesel ni kan. Ya. Sekarang ni masalah dia tak boleh nak cakap sindiket saja, tapi berbalik pada stesen minyak ni tu. Sebab ada yang diorang cakap ni stesen minyak tu sendiri yang kau tim lah dengan sindiket yang macam kata-kata. Okey, dia macam ini. Ada setengah-setengah stesen minyak yang kau tim dengan sindiket. Ada setengah-setengah stesen minyak yang pekerja dia je yang kau tim. Yalah, kebanyakan macam tu. Ada setengah-setengah stesen minyak yang tak tahu benda tu berlaku. Contohnya ada sindiket, dia modify dia punya tangki, satu stesen minyak dia boleh isi sampai 200 liter. Betul. Ada sindiket, dia nak pastikan dia sukar dijejaki, tangki dia memang boleh isi 200 liter, tetapi mungkin dekat stesen minyak A dia isi 100 apa? 100 liter. Tu 1 liter lagi. Saya tak tahu berapa satu lori biasa berapa. Banyak kata lah. 200. Tak, liter. Ayalah, tengok pada lori lah. Kalau macam kereta ni mungkin maksimum dalam 80 satu tangki kan. Mungkin lori dia boleh isi lebih kan. So mungkin kalau yang macam ni susah sikit. Kalau tak ada kerjasama daripada pengusaha-pengusaha stesen minyak yang tak bertanggungjawab ni pun, mereka masih boleh mencuri diesel ni. Maknanya dia pergi beli dekat stesen minyak A separuh tangki dia kan. Kemudian dia pergi kat stesen minyak B separuh tangki. So kalau jumlah masa dia ambil untuk mengisi minyak ni sama macam lori-lori biasa, kau tak boleh kesan. Betul tu. Tapi berdasarkan pengalaman ni lah kan. Dia orang takkan macam tu. Sebab kalau kata dia berada di kawasan tu, sudah maksudnya dalam kawasan tu ada 3, 4, 5 stesen minyak, dia akan pusing kat situ je. Yalah. 5 stesen tu dia akan pusing kat situ je. Jadi pihak stesen tu yang diorang cakap ni, pihak stesen boleh mengenal pasti orang-orang ni tu. Yalah. So maksudnya macam mana dah kena smart. Itu sebabnya lah ada setengah-setengah tu pihak stesen terlibat. Ada setengah-setengah tu kau tak boleh expect stesen minyak ni sepanjang masa memantau. Berapa kali kau dah masuk isi minyak? Mana ada stesen minyak buat kerja tu? Stesen minyak lagilah nak menggalakkan orang isi minyak tempat dia supaya minyak dia habis banyak kan? So yang boleh buat kerja berapa kali isi minyak, nak pantau lori-lori yang buat kerja ni ialah pihak penguatkuasaan. Tapi kalau tidak ada report daripada rakyat tidak memberikan maklumat kepada KPDN contohnya kan, ataupun pihak-pihak penguatkuasaan lain, saya rasa proses untuk membasmi sindiket ni sukar. Sangat sukar. Satu lagi tu, ini dia cakap ni, syarikat-syarikat yang diberi hak untuk supply diesel kepada industri ni pun ada buat kerja-kerja macam itu. Ya. Sama jugalah macam mana Hamzah Zainuddin. Ini bukan soal diesel saja, minyak masak pun begitu, gula pun begitu, beras pun sekarang ni begitu juga. Hari ini Sanusi menafikan bahawa kerajaan negeri terlibat. Tak apa lah, nafikanlah. Tunggu je lah pihak polis siasat. Apa nak takut? Kenapa nak gelabah tak tentu pasal? Kalau misalnya betul tidak ada penglibatan daripada mana-mana pihak yang ada kaitan dengan Sanusi,
sama dia orang habis cerita. Kan? Rasanya tak ada lagi ada orang cakap Sanusi yang mencuri beras ni. Tak ada kan? Dia orang cakap syarikat yang dilantik oleh kerajaan negeri. So relax lah, janganlah kelang kabut dan tu pasal kata hero. So, ha. kalau betul kan, harga diesel ni akan naik sebabkan subsidi ni tu, dan dia akan memberi kesan juga kepada Kita tak tahu betul ke tak betul harga subsidi ni akan naik. Tapi sekarang ni kerajaan buat kerja gila lah kan, memberikan subsidi kepada orang kaya ni kan. Subsidi sepatutnya dinikmati oleh orang yang betul-betul memerlukan. Cuma bayangkan, orang kaya dah lah kaya, dia ada kemampuan untuk beli kereta besar, tetapi kereta dia tu rakyat yang membayar cukai yang bayar dia punya petrol. betul. Di mana datang logiknya? Semalam punya fakta tu nak kena betulkan. Semalam saya suruh budak-budak yang matematik 9 ni buat kira-kira kan. Dia punya kira-kira macam mana. 1 liter RON 95 RM1.50 subsidi. Kau kali dengan 80 berapa, Raf? 100. Kalau kau pun sama juga macam dua orang malam tu, tak tahu nak cakap apa. 120. Kalau RM1.50, RM120. Malam dia bagi aku angka RM84. Manalah dia? Kita tengah sibuk-sibuk kan. Silap. Dia ingat ni Mana ada RM1 mesin? RM1.50. Harga minyak RM2 mesin. Subsidi yang diberi kerajaan ialah RM1.50. So RM3.55 sen. Cuba kau kali lah. Kalau RM3.55 sen kali dengan 70, 248. Yang ni okey lah. 248. Kan? 248. RM50 sen. RM3.55 sen kali 70. RM3.55. RM3.55. 248. So maknanya betul lah kalau Camry memang dia isi minyak RM98 lebih lah. Subsidi dia dapat RM98 lah. Tapi tak, kenapa kerajaan tak boleh ke buat kita ikut kita isi minyak tu ikut sisi kereta? Maknanya kalau kereta tu 2.0 ke atas, contoh, saya ambil contoh 2.0 ke atas dia kena isi 97. 2.0 ke bawah, sebab biasanya yang Datuk kata Camry, Jaguar ni orang-orang T20 lah. M20 lah. Siapa nak tanggung kos, nak pastikan bahawa ada orang yang duduk dekat stesen minyak tu nak pastikan okey yang ni isi minyak ni, yang ni isi minyak ni. Siapa nak tanggung kos tu? Kerja minyak. Lepas tu kau kena ingat tau, berapa nilai subsidi? RM98. Apa salah RM98 tu bagi dekat orang yang jaga tu RM10, engkau akan menikmati harga bersubsidi. So apa jaminan? Tidak ada ketirisan. Tak ada jaminan. So the only way you can save and solve this problem, apa yang Datuk Seri Najib buat pada 1 Disember 2014, tarik semua subsidi RON 95 diesel, bagi direct cash handout kepada the B40. Cuma sekarang ni sekarang ni kita tak boleh nak bantu B40 sebab M40 pun dah melarat lah sekarang ni. Kalau dengan harga minyak semasa hari ni, M40 kalau tak dapat nikmati ni, dengan M40 pun melepek. Top 20 pun melepek juga kan. Kau akan tengok lepas ni top 20 pun akan tukar kereta, cari kereta yang 2000cc ke bawah. Apa pilihan kita ada? Dah harga minyak dunia memang tinggi. So ataupun pindah, kalau tak nak bayar petrol tinggi, tukarlah pakai electric vehicle. Bil elektrik ni. Bil elektrik pun setakat satu kereta mungkin dia masih dalam kategori 99% yang disubsidi rakyat. Sekarang ni rakyat yang kena yang tidak dikategori sebagai layak untuk menerima subsidi daripada kerajaan hanya 1%. So carilah BMW iX baru RM340,000 kan. Kau mampu pakai lah Datuk iX. kata kerajaan kena ikut langkah Datuk Seri Najib dulu.
Tapi kesan dia adalah kemarahan rakyat menyebabkan kerajaan Datuk Seri Najib ketika itu jatuh. Ya. Yelah, rakyat marah kat Datuk Seri Najib pada ketika itu. Sebab dia percaya bahawa GST itu tak bagus untuk negara. Dia percaya bahawa rasionalisasi subsidi itu tak bagus untuk negara. Hari ni semua orang dah kata benda yang kita buat dulu betul. Jadi benda ni kalau kerajaan buat isu yang naratif yang akan dimainkan oleh pembangkang, dia akan main balik video-video lama, Datuk Seri Anwar semua. Dan bila kerajaan buat lah, kalau lah jadi buat benda subsidi bersasar ni, adakah dia akan menimbulkan kemarahan rakyat lagi terhadap kerajaan? So kita kerajaan kena pilih sama ada dia nak buat benda yang betul ke atau benda yang popular. Kalau kerajaan nak buat benda yang betul, dia kena betulkan subsidi. Tapi kalau kerajaan buat benda tu, kemarahan tu kepada penyokong PKP lah. Betul tak? Ya, kerajaan buat apa saja pun, kan? Memang tidak ada siapa yang akan menerima. Kalau dulu kena bayar RM150 isi Camry, lepas ni kena bayar RM200 lebih. apa? RM200 lebih. RM248. Tak ada siapa boleh terima. Betul. Tak ada siapa boleh terima. Tetapi kena ingat, 80 bilion bukan jumlah yang kecil. Untuk bahan bakar saja 50 bilion. So kalau kerajaan boleh fikir macam mana nak cari 50 bilion daripada sumber lain, then you have an option. Tapi kalau kita tak boleh nak cari 50 bilion daripada sumber yang lain, so setidak-tidaknya cari separuh bagi subsidi macam biasa, separuh lagi, ataupun separuh bagi subsidi kepada the B40 dan juga M40, kemudian duit yang dapat dijimatkan itu dapat buat banyak projek-projek pembangunan infrastruktur untuk rakyat dan kembalikan kepada rakyat dalam bentuk-bentuk benda-benda yang jauh lebih berfaedah daripada memberikan subsidi kepada golongan the top 20 ni. Tapi macam dulu saya ada benda saya kagum dengan Datuk Seri Najib. Dan masa sama dia tarik subsidi, tapi dari segi dasar dia terhadap pengangkutan awam tu bagus. Ya. Maknanya walaupun maknanya rakyat kita pun sekarang ni dari segi pengangkutan awam kita dah bagus dah. So mungkin bila kita tarik subsidi ni, it's not cheap to drive our own car to work. So ini juga mungkin akan menyebabkan kita punya public transport kembali menjadi penting, kembali menjadi pilihan utama rakyat. So mungkin dana yang dapat dijimatkan itu dapat dibelanjakan untuk benda yang lebih penting, umpamanya menambah MRT kita ke, monorail kita ke, LRT kita ke, Bas. menambah kita punya bus rapid ke. So benda ni mungkin dapat dipertimbangkan. So cakap pasal pengangkutan awam ni, adakah menjelang bajet ni, adakah Anwar akan buat balik projek-projek mega yang pernah dicadangkan oleh Datuk Seri Najib dulu? Contohnya macam SSR. Itu kita tanya dengan Datuk Seri Ibrahim lah. Tunggu Jumaat. Kita bukan duduk dalam komiti yang menyediakan bajet. So komiti ni pun sepatutnya dia engage lah dengan orang politik juga. Tapi zaman Datuk Seri Najib dulu pun sama juga. Dia orang ni dia kata dia buat engagement dengan pihak-pihak yang apa, berkepentingan, tetapi kebanyakannya dia engage dengan industri apa semua sekali. Tapi jarang dia engage dengan orang politik yang boleh baca what are the political implication, berdasarkan apa yang mereka, keputusan yang mereka buat, apa dia punya kesan-kesan politik. Ini pun perlu diambil kira. Okey. Okay, Tok. Ada lagi pasal subsidi tak? Okey, Tok, soalan seterusnya. Sampai hari ini belum lagi diumumkan rombakan kabinet. Jadi ada soalan, dia kata boleh ke PMX melantik seorang menteri dari kalangan pembangkang untuk mendapatkan satu kestabilan politik yang lebih kukuh?
Tak ada masalah. Tapi kalau lantik seorang menteri itu je lah yang puas hati. Betul tak? Lebih baik buat macam mana Datuk Seri Ismail Sabri buat. Dia tanda tangan CSA. Kalau pembangkang semua sekali nakkan peruntukan untuk setiap ahli parlimen macam dulu dibagi 3.8 juta setahun. Kan? So, sign lah CSA. Perjanjian bahawa setiap usul yang dibawa oleh kerajaan mereka akan sokong. So, tak ada masalah. Datuk Seri Anwar pun kata no problem, bincang dengan TPM kedua. Tapi masalah dia orang ni angkuh sombong. Ego. Bila time dia orang perintah, dia nak suruh Datuk Seri Anwar, Lim Loy Eng, Mat Sabu berjumpa dengan PM dan tanda tangan CSA. Tapi bila dia orang nak peruntukan dapat tapi tak nak tanda tangan CSA. Banyak cantik kan? Mana boleh macam tu? Kan? Okey. Assalamualaikum Nasrul. Nasrul, tutup radio tu Nasrul. Okey, kau dengar lagu dulu Okey, lagi? Ada lagi soalan? Dok, cuma pasal peruntukan pembangkang ni, bila ketua pembangkang tak nak berjumpa dengan TPM Farilah, kita nampak mula ada seorang pembangkang yang mungkin ada pergi berjumpa direct dengan Farilah. Adakah dia akan memberi kesan kepada apa? Kalau tindakan tu secara individu, saya tak nampak dia akan bagus lah. Dia penting sekali mereka kena bertindak secara berkumpulan, secara en bloc, barulah boleh. Macam ini pun Ketereh pergi jumpa dengan Mak Maslan dalam parlimen, berjumpa dengan berunding dan bersedia untuk menandatangani perjanjian tak sama. Okey, Nivan. Ya Nivan, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Okey, saya ada satu soalan Okey. soalan yang mungkin sukar dijawab. Ini mengenai isu Palestin ni ya. Okey. Okey. Dalam isu Palestin ni ada tak mungkin kerisauan kalau kita terlampau over sangat bersama dengan menunjukkan secara awam, especially di media sosial bersama dengan Palestin, dan tidak sikit pun mengkritik Hamas yang juga melakukan serangan terhadap orang awam. Ya. Mungkinkah ia boleh merosakkan mata wang ringgit dan ekonomi kita? Kerana kita tahu benda ini pernah berlaku pada 96 dengan George Soros. Ya. Dia implikasi itu memang ada lah. Cuma kita kena faham bahawa kita tidak berada di tempat Palestin. Palestin ni, tanah Palestin tu ialah tanah mereka. Tiba-tiba ada pihak lain masuk ke kawasan mereka, berdil, bom kawasan perumahan mereka, dan makin hari tanah mereka ni menjadi makin kecil, negara mereka menjadi makin kecil. Tiba-tiba orang asing ini dia tubuhkan sebuah kerajaan yang berdaulat pula di atas tanah dia. So kita tak payah ceritalah kalau negara kita ni diperlakukan demikian, kita akan bangkit. Contohnya kalau bapak kita ada tanah, kan? Tiba-tiba kita bagi orang untuk tanam sayur ke apa, kemudian dia dah tanam sayur, dia dah dapat hasil daripada tanah kita tu, kemudian dia nak halau kita. Kemudian kita tak nak keluar dari tanah tu, dia berdil pula rumah kita. Jadi siapa pun yang berhadapan dengan keadaan rakyat Palestin ni, mereka akan bangkit menentang. Saya setuju bahawa sepatutnya kita nak cuba elakkan peperangan. That is the best lah. That is the best. Tetapi yalah, sudah pastilah banyak perjanjian damai sudah ditandatangani antara Hamas dengan Israel, tetapi akhirnya tanah Palestin ni makin lama makin kecil, penganiayaan, penindasan, orang nak semayang pun tak bebas di Palestin.
kezaliman berterusan. So saya nak beritahu lah saya tak nampak benda ni akan ada sebarang solusi. Saya cakap terus terang, yang saya lebih membimbangkan ialah kalau ada banyak pihak campur tangan dalam urusan Palestin ni, akhirnya ini akan membawa kepada perang dunia ketiga. Kan? So ini yang saya harap tidak berlaku lah. Saya harap dapat diselesaikan masalah ni seberapa segera yang mungkin. Ya. Cuma saya nak kata satu, perjanjian yang ditandatangani ni dengan Israel bukan Hamas tapi PLO dengan Al-Fatah. Al-Fatah PLO ada sama lah. Hamas mereka tak pernah menandatangani perjanjian mereka menyerang je. Hamas. Tengok tu, dia menyerang. Tapi itulah sebab kita risau di sini, sebab kita sebuah negara kecil, terperangkap di tengah, dan lebih-lebih lagi dengan Saudi dan UAE yang baru-baru ini pun dia agak 50-50 pun. Tapi seperti mana saudara Datuk Lokman dah ceritakan tadi, memang betul lah penindasan dan kezaliman oleh pihak Israel ini memang sampai ke hari ini 75 tahun tak tampak kesudahan, tetapi makin lama makin menindas. Cuma ialah sebagai umat Islam, sebagai rakyat yang bersimpati dengan Palestin, macam kami pemuda UMNO dan mungkin juga akan disertai oleh pemuda Harapan, kita akan mengadakan demonstrasi solidariti untuk Palestin ni di Istana Negara, di Masjid Negara pada selepas Jumaat. So kalau sesiapa yang berkelapangan bolehlah pergi ke Masjid Negara. Perhimpunan akan diketuai oleh Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO. Belanjawan besok ke minggu depan? Hari Jumaat ni, waktu yang sama. Waktu sama. Waktu yang sama. Biasa lambat. Belanjawan pun selepas Jumaat, lebih kurang dalam pukul 4 lah. Tapi demonstrasi tu saya rasa dalam pukul 1.45, 1.50 lepas main Jumaat tu. Sebelum pukul 2 lah. Terima kasih Datuk. Semoga 4 tahun ini kita akan melihat satu kegemilangan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk. InsyaAllah. Terima kasih. Zakiah Sidi, silakan Zakiah. Zakiah Nas. Sebenarnya. Zakiah Nas, nama tu lama tak dengar. Ya, silakan. Zaid Zaidi pun ada. Kawan baik kau. Mana? Zakiah. Hang masuk tapi hang dengar lagu. Macam mana Zakiah? Okey, soalan lain. Studio. Dok. Mengenai kos harga barang naik tu, adakah sesuai waktu ni kita naikkan gaji? Itu sebabnya kalau kita boleh tarik 50.8 bilion subsidi R95 diesel LPG, saya rasa kita agihkan dalam bentuk STR tadi, dan dalam masa yang sama kita naikkanlah gaji orang yang gaji 1,000 lebih kan, macam anggota constable, polis, private, tentera, gaji-gaji nurses, gaji-gaji pemandu gaji apa. minimum ke apa? Naikkan gaji minimum? Bukan, naikkan gaji yang ni. Kalau gaji minimum kita dah berapa, 1,500 kan. Tapi 1,500 pun sebenarnya kecil kan? So yang mana yang kita boleh bantu untuk kita naikkanlah. Cuma bila kita naikkan gaji kaki tangan awam, yang swasta akan bising. Kenapa kerajaan tak naikkan gaji swasta? Ni kadang-kadang orang pun tak faham juga kan. Kerajaan boleh naikkan gaji minima saja kan, tetapi gaji kaki tangan swasta ni bergantung kepada pihak swasta kan. Kalau dia orang tanya kenapa kerajaan boleh naikkan gaji kaki tangan kerajaan, sebab kaki tangan kerajaan tu dia kerja dengan kerajaan. Itu pun ada orang tak faham ni. Kau boleh ketawa, tapi sebenarnya begitulah kan. Jadi kalau kau nak
naik gaji sama macam kaki tangan kerajaan, kau kerja kerajaan lah. Usaha dapat tu. Okey? Tu satu lagi tu. Ya. Datuk cakap pasal kenaikan gaji tadi. Maksudnya dari sudut pelaburan akan ada implikasi tu. Macam mana tu? Ya. Saya setuju bahawa gaji minima ni akan memberi kesan kepada pelaburan. Saya lebih prefer gaji minima ni jangan kita suka-suka hati naik. Tapi kalau kerajaan ada kemampuan untuk naikkan gaji kaki tangan Awak. macam grade 11, 19 ni kan. So kalau boleh dinaikkan gaji-gaji mereka ni, terutamanya, yalah, memang tak cukup untuk hidup di kawasan bandar dan sebagainya. Jadi berikan keutamaan pada pihak-pihak ni, tetapi pihak swasta ni kan, sebab kebanyakan daripada pelabur ni dia ambil kira juga kos buruh. Kos buruh tu akan menentukan sama ada mereka akan masuk Malaysia ataupun tidak. Kita tengok Indonesia, salah satu sebab mereka ni menjadi destinasi yang digemari oleh para pelabur ialah kerana kos labor charges mereka begitu rendah. Dan sebaik saja berlakunya pandemik COVID-19, perkara pertama yang dibuat oleh Jokowi ialah dengan menghapuskan gaji minima. Bila dihapuskan gaji minima ni, memanglah karyawan ataupun pekerja-pekerja di Indonesia bangkit memberontak, demonstrasi dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita tengok pekerja-pekerja construction yang Indonesia yang datang Malaysia, mereka dah balik pergi ke Indonesia kerana gaji mereka di Indonesia setimpal dengan apa yang mereka dapat di Semenanjung. Maknanya penghapusan gaji minima itu tidak bermakna bahawa rakyat Indonesia akan dibayar gaji rendah. Kalau mereka ada skills, mereka ada kepakaran, mereka tetap dibayar commensurate dengan kemampuan mereka. Kalau kerajaan naikkan gaji penjawat awam, okeylah, tak ada kena-mengena dengan swasta dan kurang impak kepada pelaburan. Kalau pada swasta dia akan ada impak tu. Adakah patut kerajaan Malaysia mengikut langkah Indonesia dalam keadaan sekarang ni untuk menarik pelabur supaya ekonomi kita lebih grow up? Macam mana tu? Untuk hapuskan. Saya dah lama cakap lah, sepatutnya kita let the market decide berapa harga gaji yang nak diberikan. Sebab kalau misalnya kita tetapkan 1,500 kita boleh dapat orang yang ada degree. Degree tu Yalah, mungkin ada degree 1,800, tapi ada tengah-tengah tempat kau kena ingat, orang yang ada degree pun ada yang degree dia 3.5, ada degree dia 2.9, ada yang degree dia 2.3, 2.5. So kalau kau jadi majikan, kau nak ambil orang yang degree 3.5 jadi pekerja ke ataupun yang 2.8, 2.9? Mestilah kau nak yang bagus sikit kan. Kalau ambil kira soal faktor akademik, kemudian kau tengok aktiviti kurikulum dia kan. Tetapi orang yang ada degree dengan orang yang ada SPM dia, mana kau nak pilih? Kau mesti pilih orang yang ada degree, ada otak sikit. Mereka beranggapan bahawa orang ada degree ada otak berbanding dengan orang yang ada SPM. Tapi kadang-kadang mungkin orang tu hanya ada SPM kerana kekangan kewangan keluarga dan sebagainya. Tetapi itulah kesannya bila gaji minima ditetapkan. Maka kalau kita tengok keadaan sekarang ni, orang ada diploma lah, at least diploma 1,500 lagi, masih ada lagi orang ambil kerja gaji 1,500. So apa akan jadi pada orang yang hanya ada SPM? Ni belum kira lagi orang yang hanya ada SRP. dia tak adil juga lah tu kan. Itu sebabnya biar market decide. Kalau misalnya orang tu ada SPM tapi dia ada kepakaran dia, dia ada experience dia nak gaji 3,000 pengalaman kerja dia, walaupun tidak ada sertifikat gaji minima, tetapi ianya tetap akan
menyebabkan majikan yang nakkan pekerja yang berkualiti, yang ada experience, membayar gaji yang commensurate dengan pengalaman dia. Betul? Dan apa yang perlu kerajaan buat ialah menghasilkan lebih banyak peluang pekerjaan yang bak kata orang tu boleh memberikan gaji yang sepadan dengan qualification dan juga pengalaman seseorang. Itu lebih penting. Create lebih banyak kerja-kerja yang bergaji tinggi. Adakah kalau kita laksanakan benda tu, rakyat akan susah tu? Kalau kita tengok pelabur berebut pergi ke Indonesia, saya rasa benda yang sama mungkin akan berlaku di Malaysia. Tidak semestinya gaji minima tu boleh beri jaminan bahawa semua orang akan senang. Betul? Susah kan? Sama juga menaikkan gaji juga belum tentu orang akan hidup selesa. Sebab ada juga pihak setiap kali naik gaji, mereka pun ambil kesempatan untuk menaikkan harga barang. Ini pun satu hal juga. So dari segi penguasaan pun kena ambil kira, kan? Penggunaan akta kawalan harga dan anti pencatutan pun perlu juga memainkan peranan, memastikan jangan setiap kali kerajaan umumkan naik gaji kaki tangan awam, yang bukan kaki tangan awam pun terpaksa bayar kos harga hidup yang lebih tinggi. Ini pun bahaya juga. Tapi geng-geng ekonomi gig ni tu tak ada tanda gaji pun elok ya? Itulah dia. Itu sebabnya. Itu sebab saya berpandangan bahawa apa yang Jokowi buat di Indonesia tu tepat. Kan? You jangan chase away investor. Jangan halau pelabur. Betul rasa kalau benda tu dilakukan, rakyat marah. Dan keadaan sekarang ni Dia macam ginilah. Kita sebagai sebuah kerajaan, kita tak boleh buat keputusan 100% apa yang rakyat mahu. Kalau kita buat keputusan 100% berdasarkan apa yang rakyat mahu, maknanya kita sebuah kerajaan yang populis. So kalau nak jadi kerajaan yang populis, kita make sure lah kita ada sumber pendapatan daripada hasil-hasil luar biasa, rompak kari ke dan sebagainya ke, supaya apa rakyat nak semua kita bagi. Tapi kalau dah kita tahu kita punya pendapatan ini sentiasa kurang daripada kita punya sentiasa kurang daripada perbelanjaan kita, maknanya kita punya kadar defisit setiap tahun tu masih belum surplus lagi, sentiasa negatif, Defisit. Sentiasa defisit. So kena ukur baju di badan lah, kan? Kita kena belanja mengikut kemampuan kita. Betul, kalau macam buat macam di Indonesia, sekurang-kurangnya ada pembangunan di Indonesia, orang Indonesia sendiri bekerja. Kalau kita buat tarik pelaburan, pembangunan masih dilakukan oleh warga asing dan duit kita mengalir keluar sebab benda-benda macam tu. Dia bergantung kepada sektor. Ada juga pelaburan yang dibuat dia tak pakai orang luar. Dia pakai 100% tempatan. Ada yang dia pakai pekerja-pekerja buruh, dia pakai tempatan. Tapi eksekutif, top level, dia pakai orang luar. Ada juga jenis-jenis pelaburan untuk eksekutif dan top level dia pakai orang tempatan. Buruh-buruh dia pakai orang luar. Ada juga. Ini pun berbalik kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia banyak yang selesa. Kerja-kerja 3D, dirty, difficult dan dangerous. Mereka tak nak buat. So kalau you kata you tak nak lagi pakai pekerja asing, bungkus ekonomi negara. Orang yang tak pernah memerintah dia tak tahu. So kita tak boleh buat keputusan mengikut apa yang rakyat mahu. Sebab rakyat knowledge dia sikit. Pembuat keputusan dasar negara, dia punya maklumat lebih. So you bila buat keputusan, you kena buat keputusan benda yang betul untuk negara. Itu perlunya pemimpin, supaya mereka memikirkan untuk rakyat. Kalau kos letak semua rakyat kena fikir apa yang perlu diputuskan oleh pemimpin, jahanam ke. Tapi Tok, tadi Tok cakap pasal kebanyakan kalau company, sebuah syarikat dia boleh pilih budak SPM ke budak degree. Datuk kata dia lebih prefer degree. Tapi macam saya tengok
pandangan saya tengok kebanyakan company-company lebih suka ambil lepas SPM dengan intern. Sebab apa? Sebab dia perlu bayar rendah, nak bayar dengan gaji tinggi. Saya ada banyak kawan yang dia ada master tapi tak dapat kerja sebab company kata apa? Oh, overqualified. Sedangkan mungkinlah company tak nak bayar gaji ikut kelayakan dia sebagai master. Betul. So apa yang benda-benda macam ni apa? Itu sebab saya cakap bila ada gaji minima, itulah kesannya. Lagi hari ni orang kerja dah tak ikut degree. Ya, betul. Ikut pengalaman. That's why kalau tak ada gaji minima pun, kan, biarlah orang yang datang daripada luar, mereka nak ambil pekerja yang murah, biar dia ambil pekerja murah. Tetapi untuk industri tertentu yang memerlukan paper qualification, yang memerlukan kepakaran, biar dia ambil yang qualified. Tapi rumutan contoh kawan-kawan saya banyak ambil engineer. Dia kata gaji sama macam beberapa tahun lepas. Waktu tu 90-an mungkin sedap, start RM2,000 lebih kan. Tapi 20 tahun kemudian masih RM2,000 lebih. Sedangkan kalau dulu roti canai 60 sen, sekarang nak RM2. Tapi harga gaji sebuah engineer, seorang engineer tu masih sama. Ya, itu keadaan yang berlaku hari ni lah. Itu yang sekarang ni Wabi Rafizi sedang merangka, macam mana kita nak pastikan bahawa kadar gaji, kita nak menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai kadar upah yang tinggi. So banyak benda yang dilakukan oleh kerajaan, termasuklah memastikan bahawa kita punya skill worker ni betul-betul skillful. Itu sebab Kementerian Sumber Manusia pun tak pernah berhenti daripada melaksanakan program-program pembangunan insan, pembangunan pekerja-pekerja kita. Pastikan pekerja-pekerja kita semakin hari semakin mantap dari segi ilmu, dari segi pengalaman. So tak pernah berhenti. So itulah benda-benda yang akan membawa kepada pekerja-pekerja Malaysia, rakyat kita, dibayar dengan gaji yang setimpal dengan kemampuan dan juga qualification yang mereka ada. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Okay, saya minta supaya kawan-kawan minta tolong share live kita pada malam ni, supaya kita boleh memberikan kefahaman seberapa ni ada orang ni. Itu hari Rohingya masuk kerja, kilang bos saya minum alkohol bagai, esoknya lambat masuk kerja. Ini pun satu benda yang perlu dibetulkan. Kita benarkan pelarian Rohingya ni untuk masuk ke dalam negara, kemudian kita tak bagi dia orang bekerja. Ini pun jadi isu juga. Lebih baik kita jangan bagi dia orang masuk dalam negara ni. Sebab kalau dia orang masuk dalam negara ni, kita tak bagi dia orang kerja, dia orang tak boleh cari makan. So dia orang nak buat kerja apa? Cari rumah. Kan? Kemudian bila kita bagi dia orang bekerja pula, ada yang berniaga, ada yang ambil alih kerja yang sepatutnya dia orang tak boleh buat. So kita kena ada polisi yang, kata orang tu, yang jelas. Kita nak bawa masuk pelarian ataupun tidak? Kalau kita nak bawa masuk pelarian, kita kena bagi keadilan kepada mereka, benarkan mereka bekerja. Sebab daripada kita pergi ambil import yang baru, lebih baik yang pelarian yang dah ada tu kita bagi kerja. Tapi make sure dia orang kerja untuk kita, bukan dia orang pula boleh ada pekerja, dia orang pula mengambil alih perniagaan-perniagaan. Macam mana rakyat tempatan? Kita tengok apa yang Indonesia buat, sampai TikTok pun dia haramkan, tak boleh jual. Sebab apa? Akhirnya semua produk-produk yang dijual oleh TikTok yang untuk daripada China, kan? So Malaysia pun kena fikir, kena lindungi rakyat negara ni. Jadi macam kat Malaysia, orang kita lebih banyak mendapat manfaat daripada TikTok Shop macam Indonesia, sebab dia memberi kesan. Ya betul, maknanya benda tu kena kaji lah. Kena kaji. Yang saya masukkan, jangan sampai macam warga Rohingya ni, dia meniaga dan dia menguasai. Kita tak boleh lawan, kena faham. Kita ada family kat sini. Kita kena tanggung tu, tanggung ni. Kita kena tanggung beban sewa dan sebagainya. Dia orang kadang-kadang dia orang sendiri je, tak ada family kat sini. Dia orang tak duit dekat negara asal ni. Dari segi duit tu macam mana kerajaan nak
bendung benda ni. Pengaliran duit. Itu pun satu hal juga kan. Dari segi duit yang dia orang hantar, tak kira lah Bangladesh ke Malaysia Nepal ke apa ke, itu pun perlu dipantau oleh Bank Negara, oleh Kementerian Kewangan. Terlalu banyak keterisan kan. Kebanyakan dia orang ni, kalau dia orang hantar melalui Western Union boleh lagi kita kesan. Tapi kalau dia hantar melalui money changer, hantar money changer sini, collect money changer sana, macam mana kau nak kesan? Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.